Portable Smart Projector. Kalau korang perasan sekarang ni memang banyak brand yang muncul dengan Portable Smart Projector masing-masing. Basically sebuah projector yang compact, ada built-in battery, lepas tu dia guna operating system Android ataupun Android TV lah yang kita boleh install Netflix, YouTube, HBO, Disney Hotstar. Basically projector tu sendiri dia stand alone punya device. Kita tak perlu nak connect dia dengan device lain untuk nak tengok cerita ke apa. Tak payah, just bawa je projector tu, boleh bawa pergi mana-mana. That's why dia sangat-sangat popular sekarang ni. Sama juga dengan projector yang saya akan review dalam video kali ni. Jadi kalau korang berminat, jangan pergi mana-mana. Tapi sebelum tu jangan lupa subscribe dekat channel YouTube Mona Lisa. Jom! Jadi kenapa Portable Smart Projector ni makin popular? Well, mula-mula sekali ialah dia portable kan. Saiz dia tu compact, kecil, senang nak bawa pergi mana-mana. Contoh kita nak pergi trip, kita boleh bawa. Nak pergi berkemah, kita boleh bawa juga. Lepas tu kalau contohlah nak pergi rumah member ke apa ke, kita senang nak bawa dia. Dalam kereta boleh bawa, dalam bakul motor pun still muat lagi kan. And then dia ada built-in Android punya operating system, which is dia guna Android TV. So benda ni lagi senang lah. Kita nak tengok Netflix, YouTube, semua dah ada dekat satu device. Dan yang paling penting, smart projector ni makin lama dia makin bagus dari segi dia punya brightness level, dia punya picture quality, audio daripada speaker dia semualah. Okay, basically semua tu makin lama dia makin improve. Dan untuk video kali ni kita akan tengok sebuah smart projector dari brand XGIMI, which is Hello Plus Smart Projector. Dari segi design dia nampak minimal dan simple dengan build quality yang solid. Untuk material dia guna mostly plastik dan metal, tapi walaupun mostly plastik construction, berat dia ni boleh kata agak padat untuk saiz dia, which is 1.6 kg. Dekat bahagian depan ni kita boleh nampak dia punya projection lens dengan projection ratio 1:2. Basically lagi tinggi nilai ratio ni, lagi jauh korang kena letak projector tu dari screen. Lepas tu depan ni juga ada satu kamera dekat bahagian bawah untuk feature auto keystoning yang Hello Plus ni ada. Dekat kiri dan kanan dia ni kosong, cuma ada grill sebab kiri dan kanan dia ni ada 2 biji speaker 5W dari Harman Kardon, bukan speaker biasa-biasa. Lepas tu dekat bahagian atas pula ada LED indicator dan beberapa touch button macam play pause, volume up, volume down. And then dekat bahagian bawah pula ada 1/4 inch mount untuk kita pasang dia dekat mounting ataupun dekat tripod. And then dekat depan ni pula ada macam angle adjuster, so kita boleh anglekan projector ni ke atas sikit. Dan last sekali dekat bahagian belakang ni ada ventilation dan juga beberapa input macam power, 3.5mm audio jack, HDMI, USB Type A 2.0 dan juga power button. So untuk Hello Plus ni dia guna operating system Android TV yang ada 2GB RAM, 16GB storage dan built-in Chromecast. Untuk bateri pula dia guna bateri 59.454 Wh yang boleh bertahan lebih kurang 2 jam setengah macam tu, bergantung juga pada brightness lah. Lagi terang brightness korang guna, lagi cepat bateri tu habis. Dan cakap pasal brightness, Hello Plus ni support brightness sampai 900 lumen. Basically cukup terang bila kita guna dia pada waktu malam ataupun kita tutup lampu tu. Tapi kalau buka lampu dia still tak cukup terang lah. Untuk dia punya operating system ni memang smooth je bila saya guna. Even tengok playback 4K HDR pun dia tak sangkut-sangkut, memang smooth. Dan walaupun projector ni cuma support 1080p projection, serius saya cakap, bila kita tengah guna tu memang kita tak nampak pun dia tu macam 1080p tau. Detail dia, color dia dan overall quality tu memang terbaik lah, seakan-akan kalau kita tengok 4K. Satu lagi, bila kita connect device dekat HDMI, contohnya PS4 ataupun PS5, dia tak ada delay yang noticeable. So korang still boleh main game tanpa delay yang teruk macam kebanyakan projector yang dekat pasaran sekarang ni. Next untuk speaker pula. And untuk speaker ni memang padu gila. Okay, saya tak tipu dan saya sendiri pun terkejut lah dengan speaker yang ada dekat dalam Hello Plus ni. Betapa kuatnya, walaupun saya guna dia tu max pada 40%, 50% je. Walaupun saya guna dia dekat dalam ruang tamu kan, tempat yang luas, lepas tu ada orang ramai, tapi 50% tu memang dah max lah, boleh pergi. Orang pun dah cakap dah kuat, dah jelas. So memang saya impress lah, walaupun speaker dekat dalam ni cuma 5W je dia punya output, tapi ya memang speaker Harman Kardon ni memang impressive lah. Okay, dari segi audio quality, detail dia, lepas tu dia punya sound stage, dan semua orang yang tengok movie tu dengan saya cakap yang speaker ni memang best. Okay, speaker dia jelas, detail, bunyi pun okey. Cuma satu benda yang saya perasan dengan speaker yang ada dekat dalam XGIMI Hello Plus Smart Projector ni is that dia kurang bass sikit lah. Tapi benda ni memang saya dah expect lah kan, sebab unit kecil macam ni, so mungkin bass dia memang tak bagus, ada limitation. Tapi overall
memang dia perform dengan sangat baik dan sangat enjoyable. Satu lagi benda pasal dia punya speaker ni, masa saya test dia memang tak ada distortion yang saya perasan. Dia ada certain times yang dia bunyi sedikit tajam, dia macam ada pop yang macam mana cakap, high frequency lah. Okay, sound-sound yang high frequency ni bunyi sedikit bingit sikit. Tapi selain dari itu memang tak ada masalah. Dia tak ada bunyi pecah-pecah ke, tak ada. And then soundstage dia pun macam saya cakap tadi memang luas. Kalau kita dengar tengok movie yang ada orang menembak ke, ada kereta ke apa, memang kita boleh rasa lah dia punya soundstage tu luas, banyak benda going on pun still ada detail dia. Cuma macam saya cakap awal-awal tadi, dia kurang bass. Itu je problem dia, bass dia kurang sikit. Tapi still sangat-sangat bagus dan sangat enjoyable. Kalau kita nak tengok movie ke, main game ke, memang no problem. Dan tadi saya cakap dia ada auto keystoning feature kan. Basically bila kita nak set up dia, tak kisah angle macam mana, dia akan calibrate dengan sendiri. Dan bukan tu je, dia juga ada auto focus punya feature yang sangat bagus. Jadi kita tak payah nak buat secara manual, kita just turn on dia and then biar dia buat dengan sendiri. Dan selalunya masalah saya dengan projector macam ni, kita nak set manual lah. Dia punya keystoning, dia punya auto focus, kadang-kadang dia kena, kadang-kadang tak kena, macam hit or miss macam tu. Tapi untuk Halo Plus ni memang tak ada masalah. Saya just letak je dekat mana-mana, dia akan settle dengan sendiri lah. Dia akan setting dia punya screen tu biar betul-betul flat. Lepas tu dia akan auto focus dengan automatic. And then untuk remote dia, okay, dia ada bagi satu remote ni yang kena guna bateri double AAA. Okay, untuk remote dia ni walaupun dia nampak macam menarik, tapi ni just remote basic lah, macam mana-mana projector yang korang jumpa dekat luar sana. Basically OEM punya feature je lah. Tapi walaupun dia basic, okay, korang still kena jagalah remote ni elok-elok, sebab 90% benda yang korang nak buat dekat projector ni memang kena guna dia punya remote. Basic juga, tapi dia still ada Google Assistant punya button dekat bahagian atas ni. And then dekat bawah ni kita boleh toggle. Okay, mungkin korang tak nampak, tapi dia ada volume button ni kan. Kita boleh toggle sama ada nak guna dia untuk volume ataupun nak guna untuk fokus secara manual. So saya dah guna XGIMI Halo Plus ni lebih kurang 4 hari macam tu. Dan walaupun bunyi macam tak lama sangat 4 hari, tapi actually saya bawa balik dia dan guna dia dekat rumah. So basically setiap malam lepas terawih saya akan tengok movie ataupun saya akan main game sampailah saya nak tidur. Dah berapa hari saya tak guna monitor, saya tak guna TV and just guna projector ni je. So boleh kata macam banyak juga masa saya spend time dengan Halo Plus ni. So macam mana dia punya experience guna dia tu? Macam dijangkakan, memang puas hati. Simple je kan jawapan saya, tapi memang betul. Since saya mula-mula turn on projector ni, sampailah sekarang saya memang enjoy setiap saat saya guna projector ni. Dan walaupun statement saya tu bunyi sedikit dramatik, tapi memang macam itulah perasaan saya bila saya guna XGIMI Halo Plus ni. Untuk layan movie, tengok drama bersiri dekat Netflix dengan satu family tengah tengok ni memang syok habis lah kan. Plus dia punya speaker ni memang kuat. Even tempat yang luas, ramai orang pun korang still boleh dengar dengan jelas, dengan kuat lah. Okay, sangat-sangat memadai lah dia punya speaker ni bagi saya. Dan saya tak ada nak komplain pasal dia punya speaker, tak ada benda yang nak komplain teruk-teruk lah. Dan sepanjang saya tengok cerita dekat rumah kan, and then ada family member yang join, tak ada seorang pun yang tegur pasal dia punya speaker ni. Semua cakap benda baik-baik, semua puji disebabkan speaker dia kuat. Dan bila diorang tengok unit projector ni sebesar ni je, semua impress dengan sound quality yang dia hasilkan disebabkan speaker Harman Kardon yang 5 watt dekat dalam dia ni. And then untuk picture quality pun dia tak nak kalah jugalah, walaupun dia guna 1080p projection. Tapi macam saya cakap tadi, bila kita dah start tengok, kita dah tak ingat dah yang dia ni 1080p punya projection. Kita nampak dia macam 4K dah masa tu. Walaupun kita dah besarkan screen sampai 100 inci lebih, dia punya image detail dia, image quality tu still elok, still cantik. Dia punya contrast, colour dia, semua nampak menarik lah, nampak saturated, nampak pop. Cuma korang kena keep in mind lah yang kita kena tutup lampu dekat bilik yang kita nak guna ataupun gelapkan sikit bilik tu. Sebab bila kita dah start buka lampu, memang image quality dia akan hancur lah dari segi brightness dia tak cukup. Dan yang paling best, dia senang nak guna. Tak payah nak kena set up apa-apa dulu, tak payah. Just ambil dia, letak dekat ruang tamu, buka Netflix, buka YouTube, tak kisahlah. Okay, korang dah start boleh tengok cerita ke, tengok anime ke, tengok apa-apa. So memang sangat-sangat senang. Dan macam saya cakap, kalau kita nak bawa dia pergi mana-mana, mungkin kita nak keluar lepak dengan member ke, nak buat presentation ke apa ke, tak kisahlah. Semua korang dah boleh letak dalam ni. Kalau korang ada presentation korang boleh masuk guna USB kan, USB A dekat belakang tu, korang dah boleh store siap-siap dekat dalam dia. So memang senang nak guna.
Cuma ada satu benda yang tak bagus sangat, dan ni bukanlah nak komplain ke apa, cuma saya kena kongsilah dengan korang kan. Sebab masa saya guna dia, kan battery life dia bertahan lebih kurang 2 jam, 2 jam setengah macam tu. Dan masa saya guna tu tanpa pasang dia punya kabel, tak habis satu movie pun dia dah matilah, okay? Dia dah turn off. So kalau korang nak guna tu, make sure yang ada outlet dekat keliling korang untuk korang nak standby, cocok dia punya power cable, dan jangan risau masa korang charge tu pun korang still boleh guna lah. Dan saya actually recommend korang pasang je dia punya kabel tu selagi boleh, disebabkan bila kita pasang kabel, brightness level yang kita akan dapat tu lagi terang. So macam dynamic range pun lagi better lah, lagi improve bila kita guna dia punya power cable tu. Saya rasa dalam banyak-banyak smart projector yang saya pernah guna, saya pernah try, XGIMI Hello Plus ni antara yang paling enjoyable, okay? Dari segi dia punya image quality, ease of use kan, senang kita nak guna. Lepas tu audio quality dia ni, speaker dia ni memang main peranan yang besar jugalah bagi saya. Sebab ada je smart projector yang saya guna sebelum ni yang image quality dia not bad, tapi audio quality dia tu tak memuaskan, okay? Dia paksa kita untuk guna speaker external lah, jadi benda tu dah hilang purpose, okay? Dia punya portability dia tu dah kurang enjoyable disebabkan speaker yang tak best. Tapi untuk XGIMI Hello Plus ni memang complete package bagi saya, semua best, audio quality, image quality, senang nak bawa pergi mana, senang nak guna dia sendiri, so memang bagus lah. Dan kalau korang berminat, korang boleh dapatkan XGIMI Hello Plus ni dengan harga sekitar RM3,788 ataupun tekan link dekat description. Jadi adakah saya recommend untuk korang beli XGIMI Hello Plus ni? Well, ya dan tak juga. Mula-mula sekali, ya, saya recommend kalau korang tak kisah pasal bajet. Mungkin memang korang ada bajet lebih untuk nak beli sebuah smart projector macam XGIMI Hello Plus ni kan. Dan memang saya sangat-sangat recommend lah, okay? Overall memang dia ni a good product, a good smart projector untuk kita ada. Kita nak bawa pergi mana-mana pun senang je. Mungkin tak guna hari-hari, tapi bila kita nak guna dia tu, at least kita dapat satu experience yang enjoyable lah. And then dalam masa sama, saya macam tak recommend juga disebabkan untuk picture quality tu saya rasa ada je model lain yang lagi murah, lagi affordable, okay? Lagi berbaloi. Tapi dalam masa sama korang kena ingat lah, bila kita dah start turun harga, lagi-lagi untuk smart projector yang portable macam ni, banyak benda kita kena sacrifice. Okay, mungkin dia punya picture quality setakat 720p, mungkin dia punya CPU dekat dalam chipset dia dah tak kuat sangat, start lekat-lekat kan, sangkut-sangkut, ataupun audio quality dia teruk. So kita kena bersedialah untuk nak sacrifice benda-benda macam tu. Jadi macam saya cakap, saya recommend kalau korang ada bajet, tapi tak recommend kalau korang boleh cari option lain yang sesuai untuk korang. Jadi basically korang kena nilai sendiri untuk penggunaan korang dan juga bajet korang macam mana, sebab setiap orang ada bajet yang berbeza kan. Jadi itu saja untuk video kali ni. Kalau korang rasa video ni membantu, korang suka video ni, silalah tekan like dekat bawah dan subscribe dekat channel YouTube Mona Lisa. Dan terima kasih sebab tengok video ni sampai habis. Jadi itu saja dari saya, Adli, di channel YouTube Mona Lisa. Berebo. Jumpa lagi.